Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah dengan limpah dan karuniaan daripada Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan lagi pengajian kita menerusi kitab Matlamat Badarain. Cumanya kita di muka surat berapa tajuk apa kita malam ini. Saya lupa nak tanda. Kalau ada tanda di kitab tu, ada tak yang ada tanda? Tak ada. Tak bertanda. Ada. Itu bertanda. Cerita pasal apa? Dia cerita pasal apa? Apa dia? Mengambil wuduk. Tak habis lagi ke? Dia belum habis. Sambungan dia kat mana tu kalau tanda? Boleh. Nak tengok boleh ke? Nak tengok. Nak tengok. Sebab lain saya ni hak cawi. Daripada tu. Ya. Akak sana pun 40 juga, muka surat 40 juga. 40 kata. Kalau 40 lagi. Kita mula sunat mengambil wuduk. Muka halaman yang ke-40. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Bermula sunat wuduk itu amat banyak. Ini kita masuk dalam perkara yang sunat-sunat di dalam wuduk, yang mana terdahulu kita telah mempelajari berkaitan dengan rukun-rukun wuduk
Yang mana rukun wudu itu ada 6. 2-nya kering, 4-nya basah. 2 kering itu ialah niat dan juga tertib, mendahulukan yang mana dahulu dan mengkemudiankan yang mana yang kemudian. Adapun 4 yang basah itu basuh muka, kemudian basuh pergelang, basuh tangan sehingga ke siku, kemudian sapu kepala ataupun satu juzuk daripada rambut, dan yang keempat iaitulah membasuh kedua kaki sehingga buku lali. Itu rukun wudu. Ada 6, 2-nya kering, 4-nya basah. Maka kita nak sambung lagi pada malam ini berkaitan dengan sunat-sunat wudu. Yang mana bila sebut sunat, benda yang kalau kita tinggal maka tak berdosa, tetapi masuk dalam kata tidak sempurna, makruh kita tinggalkan. Bermula sunat wudu itu amat banyak. Banyak sunat-sunat wudu ni. Setengah daripadanya, yakni sebahagian daripadanya, daripada sunat-sunat wudu tu mengucap bismillah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kita kata bismillahirrahmanirrahim. Kita kata tu bila? Kata bismillah tu bila? Pada awal bagi perbuatan wudu, iaitu awal ni ketika awal kita membasuh 2 tangannya, yakni 2 pergelangan tangan. Itu sunat. Ketika mana kita basuh pergelangan tangan, yang mana basuh pergelangan tangan ni, ini pun bukan rukun. Ini sunat. Hak rukun basuh tangan hak selepas daripada muka. Hak ni awal perbuatan wudu, tetapi bukan rukun yang masuk dalam kata sunat. Maka sebelum kita basuh pergelangan tangan ni, maka mulai dulu dengan bismillahirrahmanirrahim, ataupun disertai dengan kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan kita membasuh pergelangan 2 tangan. Itu sunat. Dan a'udzubillah, baca a'udzubillah dahulu daripada bismillahirrahmanirrahim. Dahulu daripada bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu, kemudian bismillahirrahmanirrahim, dalam keadaan tangan kita sedang membasuh 2 pergelangan tangan. Itu sunat gitu. Sunat. Maka jika meninggalkan akan bismillah pada awalnya, seandainya seseorang itu tak baca bismillah pada awal perbuatan wudu tadi, ketika mana pergelangan tangan tu basuh 2 pergelangan tangan tu, dia tak baca. Kata tak baca tu jikalau sengaja sekalipun, walaupun dia malah baca, dia sengaja tak baca. Jadi apabila seseorang itu dia tak baca, sedangkan sunat baca, tiba-tiba dia tak baca di awal perbuatan dia, maka kata pengarang didatangkan akan dia akan bismillah tu ketika mana kita tak baca, walau dengan sengaja, apatah lagi kalau lupa. Ni sengaja sekalipun, didatangkan akan dia akan bismillah pada pertengahan wudu. Boleh baca di pertengahan. Baca di pertengahan wudu. Walaupun kita tu memang sengaja tak baca ataupun terlupa, tak ingat dah baca bismillah tadi, walau di mana-mana sekalipun boleh kita baca bismillah. Kalau kita ingat mana? Ingat ketika mana tu basuh hidung,
Kita sedang istinsyaq, basuh hidung, baru teringat, oh tak baca bismillah tadi. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ataupun boleh juga baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, boleh juga. Nak baca bismillahirrahmanirrahim boleh. Ataupun nak baca kalau hak di pertengahan ni bismillahi awwaluhu wa akhiruhu pun boleh juga. Boleh, sunat lagi. Tiada titik situ. Tiada sunat baca bismillah. Tadi sunat lagi walaupun kita sudah berada di pertengahan wuduk. Tiada sunat baca bismillah. Tak sunat dah. Bila? Apabila selesai perbuatan wuduk, siap dah. Siap tamat dah. Basuh kaki siap dah. Habis dah. Selesai dah wuduknya. Tak ingat tadi nak baca bismillah. Tak sunat dah. Tak sunat lagi kita baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat lagi sebab dah selesai dah. Yang berlalu biarkan berlalu. Tetapi kalau masih lagi dalam perbuatan wuduk, di mana-mana sekalipun, hatta di kaki, di akhir rukun wuduk sekalipun, tengah basuh kaki ni, kira-kira nak selesai dah ni, tapi tak selesai lagi, tengah basuh kaki, teringat, oh tak baca bismillah tadi, sunat lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Sunat. Tapi apabila setelah selesai wuduk, maka tidak disunatkan lagi. Luputlah maknanya hukum sunat kita baca bismillah apabila selesai daripada perbuatan wuduk. Itu satu. Dan membasuh dua tapak tangan seseorang yang berwuduk. Ini sunat ni. Sunat yang keduanya tadi bismillah dan juga a'udzubillah. Sunat yang kedua daripada banyak hak sunat wuduk ni, kita membasuh dua tangan hingga kepada pergelangan tangan bagi seseorang yang berwuduk. Basuh tapak tangan hingga pergelangan tu dahulu daripada berkomo-komo. Belum daripada kita berkomo, basuh dua tapak tangan hingga pergelangan tangan. Hak disertai dengan bismillah tadi tu. Hak sunatnya begitu. Itu basuh dua pergelangan tangan dulu. Dan dibasuhkan kedua tangan. Tadi basuh tangan itu satu sunat. Ni sunat lain pula ni. Apa dia? Basuh dua tangan hingga pergelangan tangan tu 3 kali. Ini sunat lain. Diri kita basuh tangan tu sunat satu. Kemudian menika-nika tu perbuatan sunat yang lain tu. Pahala suku, pahala yang asing. Tadi pahala dah basuh pergelangan tangan tu satu pahala. Kemudian menika-nika tu yang asing pula sunat tak bersekali tu. Bukan kata basuh tangan menika-nika, dia bukan bersekali tu. Asing-asing. Basuh tangan. Diri kita menika-nika tu sunat yang lain. Pahala lain kan maknanya. Dibasuh dua tangan tadi 3 kali. Jika taradud ia seseorang, andainya seseorang itu dia taradud. Taradud ni maksudnya dia syak pada suci kedua tangan ni. Tangan aku ni cemar kau cuci, ada najis kau cuci. Ini belum berwuduk lagi ni. Syak. Cuci ke tak kaki cuci tu dengan maknanya ada najis ke tak ada najis. Gitu. Maka jika taradud ia pada suci kedua tangan,
Dahulu daripada memasukkan akan dia akan dua tangan di dalam bejana yang kurang airnya daripada dua kolam, maka sunat ini lain daripada yang dahulu. Maka sunat ini dan dibasuhkan kedua tangannya, tangan seseorang 3 kali. Sunat basuh. Sunat basuh tu jika taraduk ia seorang pada suci kedua tangan dahulu daripada dia memasukkan di dalam bejana yang kurang airnya daripada 2 kolah, maka sunat ini lain daripada yang dahulu. Maknanya di sini kata pengarang rahimahullah ta'ala, sunat kita basuh tangan tu menika-nika. Sunat menika ni kalau kita syak, kalau kita taraduk, adakah tangan aku ni suci ke tak suci? Tangan saya ni cuci ke tak cuci ni? Kalau dia taraduk gitu, ada syak dalam hati dia, taraduk ke apa ni suci ataupun tidak tangan dia, maka hukumnya sunat kita basuh menika-nika. Kalau kita tak taraduk dengan bahawa kita yakin tangan kita ni bersih, maka dengan sekali basuh pun cukup dah. Itu makna dia. Kalau kita syak, tangan aku ni ada kotoran ke tidak, sunat 3 kali. Kalau kita tak ada syak dengan makna tangan kita ni kita yakin bersih, sekali pun cukup. Hasil pahala sunat membasuh tangan tadi. Gitu. Dan berkomo-komo, ini sunat yang seterusnya. Dan berkomo-komo kemudian daripada membasuh 2 tapak tangannya, tangan seseorang. Berkomo lepas daripada kita basuh tangan tadi, sunat yang seterusnya berkomo. Bila? Selepas daripada kita basuh 2 tapak tangan. Dan hasil sunat padanya pada berkomo dengan memasukkan, yakni dengan semata-mata memasukkan air pada mulut, sama ada diedarkan akan dia akan air dan didudahkan akan dia akan air, ataupun tiada diedarkan air dan didudahkan air. Semata-mata kita ambil air, masukkan dalam mulut kita, kemudian kita buang balik. Sama ada kita masukkan dalam mulut tu dengan kita edarkan dia. Edar ni maksudnya kita buat goncang-goncangkan dalam mulut kita, ataupun kita tak goncang, kita pun buang. Semata-mata masuk air dalam mulut, hasil dah pahala. Hasil dah pahala kita. Cuma tak sempurna lah. Tak sempurna. Tak sempurnanya bagaimana? Maka jika berkehendak akan yang akmalnya, akmal itu maksudnya sempurna. Kalau kita nak dapat pahala hak lebih, hak sempurna, diludahkan akan dia akan air hak kita masukkan ke dalam mulut tadi, kita ludah tu, kemudian yakni setelah daripada diedarkan akan dia akan air di dalam mulut. Ini hak pahala besar sekali, hak afdal, hak akmalnya, hak sempurnanya. Apabila kita berkomo, kita mengedarkan dia terlebih dahulu akan air yang berada dalam mulut. Kita menggoncang-goncangkan dulu air yang berada dalam mulut kita tu, kemudian kita pun ludah balik. Itulah hak paling afdal. Adapun kalau kita tak edarkan dia, ludah saja, masukkan air kemudian buat,
itu pun dapat dalam pahala sunat tu. Tapi nak lebih bagi pahala, kita edarkan dia, kemudian kita pun ludah air tadi. Itulah afdal. Itu hukum. Dan mengisapkan air kepada hidung seorang. Ambil air, letak dalam hidung, hisap air. Kemudian daripada berkomor-komor tadi, sunat yang seterusnya kita memasukkan air ke dalam hidung. Ini nama dia istinsyaq, masukkan air dalam hidung. Dan hasil dapat pahala sunat padanya pada menghisap air ke hidung itu dengan memasukkan air di dalam hidung, sama ada diisapkan akan air itu dengan nafasnya kepada batang hidungnya dan dikeluarkan akan air, atau tiada hisap air dan dikeluarkan. Dapat pahala semata-mata memasukkan air ke dalam hidung tu, walau kita tak hisap air sehingga ke batang hidung. Hak sunatnya sehingga ke batang hidung, hisap air, kemudian kita hembus keluar, itu pahala sunat. Hak sehingga batang khaysyum dia lagi, hak tempat kita rasa pedih sikit, itu sunat situ. Sampai di situ tu sunat. Lain daripada bulan puasa lah. Kalau bulan puasa batal. Ini cerita hak lain daripada bulan Ramadan. Bulan puasa hak tengah hari, malam tak apa. Hak tengah hari, di siang hari waktu kita berpuasa ni, hak ni tidak sunat, bahkan makruh hukumnya kita menghisap air ke hidung kerana bawa kepada batal. Sekarang ni luar daripada bulan puasa, ataupun kita tak berpuasa, hak dalam bulan-bulan yang lain, hak istikhamah dia, maka hak ni kita sunat menghisapkan air ke hidung sehingga batang khaysyum, sehingga tempat rasa pedih. Jadi maka kita pun buangkan balik, walaupun dia tak buat begitu, hasil dah pahala sunat. Sunat memasukkan air ke dalam hidung. Tetapi maka jika berkehendak, kalau seseorang itu mahu akan yang akmalnya, akan pahala yang sempurna, maka dikeluarkan akan air dan menghimpunkan antara berkomor-komor dengan menghisap air pada hidung dengan 3 kali cebok. Maka jika berkehendak ia akan yang akmalnya, dikeluarkan akan air. Tutup situ, titik kat situ. Dia tak ada titik di kita saya. Jadi kalau kita nak hak akmal, kita masukkan air ke batang hidung tadi, kemudian kita keluarkan dia. Kita keluarkan dia. Itulah hak afdal. Kalau kita tak hisap air ke batang halkum pun, itu sudah dapat pahala sunat. Dapat pahala sunat. Titik situ. Ini ayat lain. Ayat dia ni begini. Dan menghimpunkan. Kalau orang belajar dia panggil muktada. Muktada ni biasanya kalau kitab-kitab Jawi lama ni, dia guna dengan perkataan bermula. Bermula itu dia panggil kata perkataan permulaan. Permulaan ayat. Kaedah kitab-kitab Jawi lama ni, apabila benda tu menunjuk kepada ayat permulaan, kepala ayat dia letak bermula. Dia letak bermula. Dan bermula menghimpunkan antara berkomor-komor dan menghisap air pada hidung. Cara dia macam mana himpun tu? Dengan 3 kali cebok berkomor-komor. Dengan 3 kali cebok berkomor-komor daripada tiap daripada tiap cebok. Cebok ni maksudnya ambil air, kemudian menghisap air ke hidung. Yang ni terlebih afdal daripada menceraikan antara kedua-dua berkomor dan menghisap air ke hidung. Ini hak lebih afdal sekali. Hak paling afdal sekali cara dia himpunkan antara berkomor dengan memasukkan air ke dalam hidung. Himpunkan. Dengan sekali kita ambil air, kita tadah di tangan kita, inilah
hak untuk kita berkomor dan kita isap air ke hidung sekali. Untuk kali yang kedua kita tadah pula, kemudian kita berkomor, kita masukkan air ke hidung 2 kali. Kali yang ketiga kita letakkan air di atas tangan kita, kemudian ialah untuk berkomor, itu juga untuk kita menghisap air ke hidung. Kemudian sama-sama hembus. Ni hak afdal. Itu paling afdal daripada kita menceraikan antara berkomor dengan menghisap air ke hidung. Hak afdalnya disekalikan. Dengan sekali ambil air untuk berkomor, untuk air untuk hidung. Kali yang kedua untuk mulut dan berkomor, untuk mulut dan juga hidung. Kali yang ketiga untuk berkomor dan juga untuk isap air ke hidung. Itu lebih afdal sekali. Itu banyak pahala buat itu daripada kita menceraikan berkomor, isap air ke hidung, isap air ke hidung. Itu ceraikan. Itu kurang afdal. Afdal himpunkan kedua-dua tersebut. Itu paling afdal. Itu sunat. Dan menyapu sekalian kepala. Ini sunat. Sapu sekalian kepala. Mazhab kita Syafi'i, hak rukunnya sapu sebahagian. Walau satu urat sekalipun kena air di bahagian mana-mana rambut kita ataupun satu tempat hak berada dalam kepala kita, sahlah. Hak ni sunat. Sapu sekalian kepala. Sebutir kepala, sebiji kepala kita tu kita sapu belaka dengan air. Kita sapu semua sekali. Itu sunat. Sunat gitu. Adapun di dalam mazhab Maliki, yang ini wajib. Mazhab Malik, mazhab Imam Malik, sapu sekalian kepala ni hukumnya wajib di mazhab dia. Sebab tu di dalam mazhab kita hukumnya sunnah. Sebab apa? Nak jaga mazhab lain kata wajib. Maka tiap-tiap benda hak di mazhab lain tu mesti kena buat. Maka dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Itu mazhab kita. Mazhab kita ni kalau hak di mazhab lain tu wajib, mazhab kita sunnah. Sebab apa sunnah? Sebab nak jaga. Nak jaga khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan wajib tadi. Oleh kerana wajib, mazhab Syafi'i kata sunnah. Kita nak keluar daripada khilaf tu, kita buat. Kita buat sapu kepada sekalian kepala kita. Adapun menyapu satu suku, adapun menyapu satu suku yang sedikit daripada kepala seseorang, maka hak ni hukumnya wajib. Ia menyapu sedikit daripada kepala, itu mak wajib. Seperti barang yang terdahulu sebelumnya, seperti hukum yang telah dinyatakan pada sebelum ni dalam bab rukun wudu. Sapu sekalian kepala. Itu yang keempat. Dulu menyapu satu juzuk daripada kulit kepala, ataupun menyapu setengah sebahagian daripada rambut kepala yang berada di dalam hak kepala, jika seorang rambut sekalipun sah. Itu hak rukun. Sekarang ni hak sunat. Kalau sunat, sapu sekalian rambut kita, ataupun sapu sekalian kepala kita. Ini sunat. Dan jika tiada berkehendak, kalaulah seseorang itu tak mampu, jika tiada berkehendak menanggalkan barang yang di atas kepalanya, apa dia? Daripada serban ataupun kopiah. Dan umpama kopiah serban kita katakanlah songkok, maka jawabnya menyempurnakan ia seorang, mensudahkan ia seorang dengan menyapu atasnya, atas barang yang di atas kepala. Boleh sapu atas kopiah, boleh sapu atas serban. Ini jaga ni. Hak ni pada basuhan yang kedua dan pada basuhan yang ketiga. Boleh kalau kita tak mahu tanggalkan serban kita ni,
kita terus sapu di atas serban kita ataupun kopiah kita ataupun atas benda yang ada di atas kepala kita, songkok dan lain-lain. Kalau kita tak mampu buang, boleh, harus hukumnya. Tapi sapuan yang keberapa? Sapuan yang kedua atau sapuan yang ketiga. Dan sapuan yang ketiga, kerana sapuan yang kedua, yang ketiga ni hukumnya sunnah. Sapuan yang pertama wajib, tak dapat tidak, mesti kena sapu di atas kepala ataupun di atas rambut yang berada dalam hak kepala. Maknanya kalau orang hak pakai songkok, pakai serban yang tak mahu nak buang, nak tanggalkan, ambil hak kali pertama tu, dia letak di bahagian belakang rambut belakang dia lah. Kerana rambut belakang ni masih berada dalam hak kepala. Ni hak dalam hak kepala. Kalau rambut panjang, hak ni tak sah sapu. Sebab apa? Sebab telah berada di luar daripada hak kepala. Hak sapu ni dalam hak kepala. Mana-mana rambut kalau kita tarik, dia contohnya rambut ni dia ke depan. Rambut kalau kita tarik ke depan, keluar daripada hak kepala dengan bahawa berada di atas dahi dah. Kita ambil air sapu hak rambut hak telah keluar daripada hak kepala yang telah berada di kening kita ataupun di dahi kita, sapu hak ni, maka tak sah. Dia mesti sapu rambut yang ada di dalam hak kepala. Sebab tu orang perempuan dia kena hati-hati dalam hal ini. Sebab rambut dia panjang, maka kalau salah pada etika sapu, maka membawa kepada tidak sah. Sebagaimana kita sebut pada pertemuan kita yang lalu, maknanya rambut hak berada di tepi ni, rambut hak berada di tepi ni, yang mana rambut tu masuk dalam hak muka, maka hak ni mesti basuh sepenuhnya. Rambut yang panjang hak ada di dalam hak muka, yang kita panggil rambut hak berada di hadapan bahagian daripada telinga kita ni, hak panjang tu, itu dia panggil masuk dalam hak muka. Ketika kita basuh muka, hak tu kena basuh sekali tu, sebab dia berada di dalam bahagian muka. Tu hak-hak ada dalam bahagian muka, itu kena basuh sekali. Sebab rambut tu berada dalam hak muka, jadi kena basuh. Sekarang ni hak masalah ketika mana kita nak sapu kepala. Hak sapu kepala ni, mana-mana rambut hak berada dalam situasi kepala, hak luar daripada situasi kepala, sapu hak ni tak sah. Hak dalam hak kepala. Jadi basuh sekali mula-mula tu wajib. Kalau tak mahu tanggalkan serban kita, sapu dulu ya, hak mana rambut-rambut berada dalam hak kepala, hak bahagian belakang. Kemudian basuhan kali yang kedua, sapuan kali yang ketiga, itu boleh di atas serban ataupun di atas kopiah kita. Seandainya tak mahu cabut, tak mahu buang, tak mahu tanggalkan apa yang ada di atas kepala kita. Itu gitu. Dan habis. Dan menyapu sekalian dua telinganya, telinga seorang. Sapu sekalian dua telinga, ini tak termasuk dalam rukun sapu telinga. Maka sunat kita sapu dua telinga kita. Zahirnya dan batinnya sama ada hak zahir dan yang batin. Zahir itu maksudnya di situ hak sebelah luar ni, batin tu hak sebelah dalam ni, bukan batin kat dalam tu. Batin hak sebelah dalam ni, hak zahir ni hak sebelah belakang. Kita sapu dua telinga tu, zahir batin tu, dengan air yang lain daripada air sapu kepala. Bukan ambil air hak sama, hak sapu kepala tadi tu, bukan. Air lain, ambil air yang lain, kemudian kita usapkan di bahagian telinga kita. Dan yang sempurna, cara sapuan yang sempurna ni, hak sunat kita sapu dua telinga zahir batin ni, hak sempurnanya pada kaifiat dia, pada cara dia menyapu kedua telinga. Kita nak sapu kedua telinga ni,
bahawa memasukkan kepala dua telunjuknya, bahawa memasukkan kepala dua telunjuknya, telunjuk bagi tangan seseorang itulah, masukkan di dalam dua lubang telinga. Masuk dalam dua lubang telinga dan diedarkan keduanya, kedua telunjuk atas segala lipatan telinga. Kita memperjalankan dua telunjuk kita ni atas segala lipatan-lipatan telinga dan dilalukan dua ibu tangan kita di atas belakang dua telinga, kemudian dilekatkan, dirapatkan dua tapak tangan, padahal basah keduanya dua tapak tangan dengan dua telinga. Itu sunat. Jari telunjuk masukkan sebelah dalam, jari ibu berada di belakang, mulai daripada bawah tadi, kemudian edarkan hak ni di dalam lipatan-lipatan. Hak ibu jari diedarkan, dipusingkan hak di bahagian belakang kita. Tiga kali. Akhir sekali lekatkan, rapatkan dua tapak tangan kita ni dalam keadaan tangan kita yang basah-basah ni kita rapatkan dengan dua telinga kita. Itu sunat. Ini jarang orang buat. Orang buat biasanya sapu-sapu saja. Hak lekatkan tangan ni jarang orang buat. Itu pun sunat kita. Sunat ambil. Sunat kita lekatkan dua tapak tangan kita ni di dua telinga kita. Itu sunat. Habis kat situ. Asal itu tak apa. Asal itu kita sambung dalam 5 minit. حي على الفلاح
Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dan sunat menyelati janggut laki-laki yang lebat, dan 2 tali tudungnya, tudung bagi laki-laki yang lebat. Sunat kita menyelati. Contohnya janggut kita tu lebat, ataupun kita panggil apa, jambang kita ni lebat. Maka hukum menyelati segala jambang-jambang dan juga janggut-janggut yang lebat ni, hukumnya sunat kita menyelati. Ini hak bagi orang yang janggut lebat, jambang yang lebat. Lebat nipis ni dikira kalau kita bercakap, orang ni nampak ke tidak kulit dagu kita ataupun kulit bahagian tepi hak tempat jambang ni, nampak ke tidak kalau kita bercakap. Kalau nampak, namun nipis. Kalau nipis, wajib sampaikan air ke bahagian tersebut, janggut dan juga jambang. Kalau tebal, dengan bahawa orang tengok kita ni tak nampak kulit dia, maka itu nama tebal. Maka kalau tebal, hanya sunat kita menyelati sehingga air sampai ke bawah kulit. Dia sunat saja bagi orang yang janggut lebat ataupun jambang yang lebat. Sunat menyelati. Demikian lagi tiap-tiap bulu yang memada dengan membasuh pada zahir. Ada pun janggut laki-laki yang jarang. Kalau janggut kita jarang, dan janggut perempuan dan khunsa, takdirlah orang perempuan ni yang ada janggut, misal contoh, ataupun khunsa ada janggut. Khunsa ni maknanya yang mempunyai 2 kemaluan. Jadi lelaki ni janggut jarang, ataupun perempuan ada janggut walau lebat sekalipun, khunsa ada janggut walau lebat sekalipun, maka wajib diselati akan keduanya. Wajib selak. Orang lelaki ada janggut macam saya ni nipis. Sebab apa? Kalau bercakap ni nampak ni kulit dagu ni, wajib kena selak. Wajib menyelati supaya air sampai. Tapi kalau lebat, tak apa, tak menyelati, hanya memada pada basuh zahir saja. Kalau perempuan lebat, wajib dia menyelati. Kalau perempuan dan khusah, walau dia lebat sekalipun, wajib dia menyelati. Kerana apa? An-nadiru kal-ma'dum, itu kaedah. Perkara yang nadir, ni maksudnya perkara yang jarang-jarang berlaku, seumpama tidak ada lah. Perempuan ni dia jarang ada khus, ada janggut, tiba-tiba ada, maka wajib dia sampaikan air ke dalam ke bahagian tempat hak keluar janggut tadi. Maka wajib diselati akan keduanya. Dan kaifiyah cara kita menyelati janggut ni, bahawa memasukkan segala anak jarinya di bawah janggutnya, dan yang afdalnya dengan anak jari yang tangan kanan. Guna tangan kanan masukkan di bawah janggut-janggut kita, selati dia. Itu sunat gitu. Dan menyelati segala anak jari. Sunat yang keseterusnya, sunat kita menyelati segala anak jari, 2 tangan dan 2 kaki. Sunat 2 tangan kita, ketika orang kita nak basuh tangan tu, sunat kita menyelati. Selati 2 tangan kita, selati juga 2 kaki kita. Kata sunat ni jika sampai air kepada jari kaki dan tangan, dengan ketiadaan menyelati. Kalau air itu boleh masuk di bawah celah-celah jari kita, dan juga di bawah celah-celah antara jari ibu dengan jari yang ke tepi dia, kalau air itu masuk dengan mudah, sunat selang. Tetapi maka jika tiada sampai air melainkan dengan menyelati, seperti segala anak jari yang sangat berdempet, sangat rapat, sekira-kira tiada sampai air di celah-celah tu, nescaya wajib menyelati akan dia. Kalau jenis contohnya jari kaki lah, jari kaki tu rapat, tak terbuka, jari dia rapat-rapat, tak terbuka, maka hukumnya wajib selati, bukan sunat selati. Dia tengok sendirilah kaki kita bagaimana.
Kalau kita tu jenis jari kita ni, kalau air masuk tak kena, wajib selati. Kalau jenis jari kaki kita ni, hak jenis jauh-jauh, air masuk walau kita tak selati, sunat kita selati. Itu hukumnya begitu. Wajib selati kalau kita air jari kaki kita tu lapak-lapak. Dan jika tiada dapat menyelati kerana berlekat setengah dengan setengah jari, kalaulah kita nak selati tak boleh, sebab kaki kita tu dia jadi seperti sedaging, tak boleh nak buka. Memang dia berlekat antara satu jari dengan jari yang lain, maka haram diceraikan akan jari yang berlekat tadi. Kerana nak kita selati akan dia, haram kita potong, tak boleh, biarkan saja. Kalau jari kita tu lapak-lapak yang mana dia seolah-olah sedaging, tak boleh nak ceraikan. Oh, tak boleh ni, tak sah wuduk ni, kita potong dia. Kita pergi bedah macam mana, hukumnya haram. Biarkan saja. Itu sunat. Dan kaifiah menyelati akan anak jari tangan, bahawa dijadikan anak jari tangan. Dan kaifiah menyelati anak jari tangan, sunat kita selat tangan. Bagaimana cara dia? Bahawa dijadikan anak jari yang kanan pada celah-celah anak jari yang kiri daripada sebelah belakangnya. Sunat. Atau akasnya, kita selati dia. Sunat gitu. Dan anak jari dua kaki, kalau kaki begini cara dia, bahawa dimulai dengan kelingking tangan kiri, kelingking tangan kiri daripada bawah kakinya, mulai dengan kelingking kaki yang kanan, disudahi dengan kelingking kaki yang kiri. Kelingking tangan kita hak kiri ni kita masukkan di bawah kaki kita hak sebelah kanan, mulai daripada hak hujung kaki kita. Kaki dia panggil kaki kelingking hak kaki kanan kita. Mulai 1, 2, 3, 4. Kemudian ki pula kepada hak kaki sebelah sini pula. 1, 2, 3, 4, 5 hingga akhirnya di kelingking jari yang kiri. Itu kaifiah yang afdalnya begitulah. Nak buat macam mana pun tak apa, tapi hak afdalnya demikian cara kita menyelatnya nanti. Dan mendahulukan tangan kanan dan kaki kanan atas yang kiri. Kalau nak basuh tangan mana dulu? Tangan kanan dulu, baru yang kiri. Dan makruh mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Kalau kita buat hak kiri dulu, itu makruh hukumnya. Demikian lagi jika dibasuh kedua anggota tangan dan kaki beserta. Basuh serentak, tangan dengan kaki seolah-olah air terjun, kita basuh serentak. Itu makruh hukumnya. Kaki pun sama, beserta, makruh hukumnya. Dan jika mudah basuh keduanya berserta sekalipun, makruh hukumnya. Kerana apa? Kerana sya'an keduanya, kelakuan tersebut tiada mudah membasuh keduanya kaki dengan berserta. Pada hakikat sebenarnya dia susah nak basuh sekali ni. Nak basuh sekali ni susah. Tapi kalau mudah sekalipun, makruh kita basuh serentak. Makruh. Sikit lagi, kita nak habis sikit. Adapun anggota yang mudah, disertakan basuh keduanya anggota yang mudah. Kalau anggota yang mudah disertai, maka basuh kedua-dua sekali. Contohnya seperti dua pipi basuh muka ni. Takkan basuh tangan hak kanan dulu baru hak kiri. Dan hak ni boleh serentak. Ni tak apa serentak. Hak tangan dengan kaki tu tak boleh serentak dengan makna makruh kalau serentak. Kalau dua pipi tak apa. Dan dua tapak tangan, ni tak apa dua tapak tangan. Dan dua telinga tak apa dua telinga. Maka tiada sunat mendahulukan yang kanan atas yang kirinya. Bahkan disuci keduanya pada kali yang satu. Kalau hak bahagian pipi tadi tak sunat kita ambil pipi kanan dulu baru basuh pipi kiri. Ataupun telinga tadi kita sapu telinga kanan dulu baru telinga kiri. Ini tak sunat. Sunat bersekali. Sunat bersekali. Dan sunat ditiga-tigakan bagi anggota yang dibasuh tadi.
Dan yang disapu sunat tiga-tiga. Semua hak kita bicara tadi semuanya tiga-tiga. Hak kata sapu telinga pun tiga-tiga, hak kata lekatkan di telinga pun tiga-tiga. Semuanya tiga-tiga. Dan hasil meniga-niga itu pada air yang berlari dengan lalu 3 perlarian. Dan pada air yang tenang dengan digerak-gerakkan 3 kali gerak. Kata tiga-tiga ni sunat ni. Kalau pada air yang berlari, contohnya air berlari ni air lah, 3 kali itu dengan sekali kita buat sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau pada air yang tenang seperti kolah kita ambil tu 3 kali tu, dengan kita masukkan tangan, kita bilang 1, 2, 3, hasil daripada 3 kali. Itu pada air yang tenang kita bilang. Kalau di sungai, air tengah berlari, kita letak kaki kita di dalam sungai tadi, 1, 2, 3. Walaupun kita tak angkat, biasanya kita buat 1, 2, 3. Sekarang ni kita masuk sekali, 1, 2, 3. Hasil dah bahagia. Itu kalau pada air yang tenang seperti kolam ataupun di sungai. Tapi kalau air macam ni keluar itu, kita hasil pahala meniga ni dengan sekali buat, sekali buat, sekali buat. Itu maksud dia. Dan makruh dilebihkan atas 3 kali dan dikurangkan daripada 3 kali. Kalau basuh sekali saja makruh hukumnya. Basuh 2 kali makruh hukumnya. Kalau basuh 4 kali makruh hukumnya. Tetapi basuh sekali itu wajib. Basuh sekali wajib. Tapi kalau hentikan basuhan itu hanya di 1 kali, makruh. Basuh sekali wajib. Hentikan basuhan itu hanya di sekali, makruh. Hentikan basuhan tadi di 2 kali, makruh. Basuh 3 kali sunat, lebih daripada 3 kali 4, 5, 6, 7 hukumnya makruh. Dan akhir sekali, dan mualak sunat. Dan mualak yakni berturut-turut, dan iaitu berturut-turut ni bahawa tiada hasil penceraian yang banyak antara 2 anggota. Ini sunat. Mualak ni maksudnya berturut-turut dengan jangan diceraikan anggota dengan anggota tu lama. Kita ambil wuduk di rumah, di bahagian muka, tangan, sapu kepala, kaki tak mahu basuh lagi. Sebab nak pakai slipper nanti, nak mari jalan ke masjid, nak basuh kaki kan di masjid, di surau kita, baru kita nak basuh kaki. Sedangkan hak bahagian yang lain kita telah ambil di rumah. Kaki je kita nak basuh di masjid, di surau. Hukumnya sah, tak apa, boleh. Tetapi sunatnya mualak. Mualak ni maksudnya jangan senggang yang lama. Jangan ada penceraian antara anggota dengan anggota berikutnya tu lama. Sunat itu. Tapi tak apa, sah untuk kita. Cuma mualak ni berturut-turut ni ialah hukumnya sunat. Maknanya buat selalu itu sunat. Habiskan semua anggota untuk kita, tamatkan dia, selesaikan dia, itu hukumnya sunat. Tapi kalau nak pisahkan boleh. Tapi itu hukumnya maknanya makruh lah buat itu. Tapi sah. Demikian lagi antara beberapa membasuh dan antara beberapa suku anggota yang satu, antara satu yang kedua, antara 2 kali, yang kali yang ketiga, itu sunat kita jangan ada penceraian yang lama. Bahkan dibasuhkan satu anggota kemudian daripada satu anggota yang lain dengan sekira-kira tiada kering anggota yang dibasuh dahulunya pada surah yang pertama, dan masuk ia seorang pada membasuh kali yang kedua dahulu daripada kering basuh kali yang pertama, dan masuk pada membasuh kali yang ketiga dahulu daripada kering membasuh kali yang kedua pada surah yang pertama pada masalah yang kedua. Maksudnya kata mualak ni jangan bagi dia kering. Kalau anggota basuhan kita daripada muka nak pergi kepada tangan ni, muka dulu basuh baru tangan. Muka tu kering dulu muka baru basuh tangan. Itu namanya
putus mualat. Tapi sah. Sunatnya jangan bagi air wudu kita bahagian muka ni kering dulu baru basuh tangan. Jangan. Sunatnya begitu. Biar selalu, maknanya teruskan perbuatan kita. Jangan sempat bagi anggota muka kita basuh tu jadi kering. Demikian juga pada bab menika-nika, sunat menika-nika. Antara menika-nika ni pun sunat mualat. Mualat maksudnya betul-betul basuh kali yang pertama, jangan bagi dia kering baru nak basuh kali yang kedua. Jangan. Basah lagi tu teruskan selalu, teruskan terus. Maksudnya jangan bagi ada penceraian yang lama dengan bahawa dikeringkan terlebih dahulu sehingga kering anggota kita baru kita ambil kali yang kedua, ambil kali yang ketiga. Itu tidak sunat. Tidak sunat. Dan diiktibarkan membasuh tiap-tiap juzuk daripada anggota yang satu dahulu daripada kering juzuk yang dahulu daripadanya pada surah yang ketiga, serta sederhana ani dan tak ada masa. Dan hanya sunat mualat pada lain daripada wudu sahibut darurah. Maksudnya di sini kata sunat mualat ni bagi orang yang biasa-biasa. Kalau orang yang sahibut darurah, sahibut darurah ni maksudnya orang yang jenis ada penyakit. Penyakit dia ni senantiasa kentut misalnya. Sentiasa kentut. Itu dia panggil ada penyakit. Dia panggil silsirih. Penyakit orang yang sentiasa kentut. Jalan sikit kentut, jalan sikit kentut. Penyakit, ada penyakit. Orang ni wajib mualat. Hak sunat mualat ni bagi orang yang normal. Orang yang ada penyakit ni dia kena sudahi segera wudu dia, sebab dia kena sembahyang dengan segera. Adapun ia orang yang sahibut darurah, orang yang ada penyakit ni, maka mualat itu hukumnya wajib pada haknya, pada diri dia, kerana mensedikitkan hadas dan ada lagi bagi wudu itu beberapa. Dan kerana nak mensedikitkan hadas, kerana kita nak mengurangkan hadas bagi dia, kerana dia sentiasa kentut, wajib dia mualat, wajib dia ambil wudu tu. Jangan memutuskan sehingga kering anggota-anggota tersebut. Dan tinggal lagi bagi wudu itu, dan ada lagi bagi wudu itu beberapa sunat yang lain yang akan disebutkan, akan sunat-sunat wudu yang banyak lagi di dalam kitab yang panjang-panjang huraiannya. Kalau nak tengok lagi berkaitan dengan sunat-sunat wudu yang amat banyak ni, kata pengarang kita, lihatlah dalam kitab yang besar-besar, yang panjang-panjang huraian dia. Tengok kat sana lah. Dalam kitab kita ni diambil sebahagian daripadanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada bulan depan ilmu tanda dalam kitab kita tu, fasal yang seterusnya menyatakan berkaitan dengan hukum istinja. Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. Jazakumullahu khairan jazaa. Dan sebelum itu ada pengumuman, kalau ada yang ingin menuruti pengajian live dalam Facebook Kitab Tauhid pada setiap hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Setiap minggu, setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis jam 9.30 malam. Sekejap lagi lah, 9.30 malam, di dalam page, di dalam akaun Facebook yang bernama Akademi Pengajian Ummah. Akademi Pengajian Ummah. Ada live kitab Tauhid Sifat 20 di page tersebut pada malam ini setiap Selasa, Rabu dan Khamis, insya-Allah. Siapa-siapa yang nak ikuti dia Sifat 20. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.